Senior VM Noraini lah. Okey, seterusnya saya nak kita akan beralih kepada segmen yang seterusnya, iaitu apa ya? Senior VM Noraini. Dia ni. Senior VM Noraini untuk menyampaikan ceramah ataupun perkongsian tentang bisnes lah. Tentang bisnes. Itu apa bezanya antara bisnes Shuanghu dan employee. Saya okey je, biar je. Okey. Dah nampak. Okey, dipersilakan. Sekejap ya. Sambungkan. Sekejap ya. Speaker kecil pada ibu boleh dengar. Nampak cik? Sebab cakap tak buat tak dulu. Sekejap tukar laptop jap. Tak pun tu. Nampak kan? Nampak eh? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada meeting malam ni sebab bagi peluang kepada saya untuk berkongsi. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Tapi dia agak salah. Dengar tak suara? Teruskan. Dengar, boleh. Tak boleh, Uncle Nizam dah. Okey, tajuk saya sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri dulu. Saya Nur Aini binti Rusdi. So, saya diberi tanggungjawab malam ni untuk berkongsi part bisnes. Yes. Okey, hari ini saya pilih tajuk untuk bercerita tentang perbandingan antara makan gaji dengan Shuanghu brand kopi 111. So hari ini kita tengok apa kebaikan, apa beza antara makan gaji dengan kita buat bisnes Shuanghu. So jom kita tengok Okey. Ini saya buat, hari ni saya mas straight je, saya cerita tentang perbandingan pendapatan makan gaji dan bisnes Shuanghu. Oh, slide tak gerak pula dah. Tak apa, slide kita tukar lah. Sekejap saya stop sharing dulu. Okey dah, sekejap. Slide show lah. Dah gerak Okey. Orang bagi saya dulu. Okey. Nampak tak? Kita kira per hour Okey, cuba tengok kalau kita makan gaji. Ini saya ambil pendapatan bulanan untuk yang mungkin first graduate lah. Okey, dia bekerja sebulan kita ambil kira 2,500 sebulan. Okey, ini untuk first year dia bekerja. So pendapatan tahunan dia akan jadi 30,000 setahun. Berapa jam dia kena kerja satu hari? Berapa jam dia kena kerja? Dia kena kerja 5 hari seminggu, ada yang 6 hari seminggu dan biasanya 10 jam
satu hari. So setahun 50 minggu. So kalau kita tengok kat sini, kita akan dapat dia, maksudnya kita kena kerja 2,500 jam setahun. Kalaulah kita bahagikan 30,000, kalaulah kita bahagikan 30,000 ringgit setahun itu dengan RM2,500 jam, bermaksud sejam gaji. Okay. So ini adalah plan kopi 111. Kita tengok yang ujung sekali tu, kalau nampak yang total tu. Kan kita ada pendapatan daripada start bermula dari bulan keempat kita dah mula dapat RM16. Lepas tu kita kumpul 49, lepas tu 116, sampailah bulan yang ke-13 kita dapat 12,280 42 sen. So kalau kita total semua tu, annual income kita adalah RM27,058.41. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, banyak yang tadi lah 30 kan. Okay, cuba kita tengok beza dia apa. Okey, ini adalah Shuangho Business Plan 111. Beza dia apa? Okey, pendapatan tahunan kita RM27,058.41 setahun. Ini untuk tahun pertama. Kita bekerja berapa hari? Okey, dan sehari tu kita kerja 2 jam je. So kita kali dengan 50 minggu juga setahun. So kita hanya bekerja 400 jam sahaja setahun. So kalau 27,000 tu kita bahagi dengan 400 jam, pendapatan sejam kita adalah RM67.65. So nampak tak beza kat situ? RM12 sejam dan kita dapat RM67 sejam. This is a power of plan kopi 111. So kita tengok lagi. So ini perbandingan makan gaji dan Shuangho plan 111. Okey, kita ambil kira dia kenaikan gaji dia adalah 20% setahun. Kenaikan gaji dia. So saya rasa tinggilah ni 20% setahun sebab kalau government dia memang dah ada flat rate dia. Mungkin swasta dia bagi 20% setahun dan juga plus dengan pendapatan dia. Untuk tahun pertama RM2,500 kali 12 bulan bersamaan RM30,000 plus RM5,000 bonus. So dia dapat setahun RM35,000. Bulan kedua sebab dia naik 20%, so kita anggarkan dia naik RM500, so dia jadi RM3,000, dia jadi RM3,000 sebulan. Ini untuk tahun kedua dia. So kalau kita darab dengan 12 bulan bersamaan RM36,000 plus RM6,000 bonus. So dapat RM42,000 setahun. Tahun ketiga RM3,600 kali 12 bersamaan RM43,200 campur RM7,200 bersamaan RM50,400. So jumlah pendapatan dia untuk 3 tahun adalah RM127,400 bersamaan RM42,467 setahun. So kalau kat sini kita nampak macam wah, ada peningkatan kan. Jom kita tengok apa yang okey, ini adalah plan kopi 111. Kita tengok tahun pertama. Kalau kita betul-betul berusaha bersungguh-sungguh, kita dah mula mencapai vice manager atau senior vice manager. Kita dapat 27,000 setahun. So tahun kedua kita berusaha lagi. Kita jadi special vice manager. Kita dapat 12,000 sebulan. Kita times dengan 12 bulan bersamaan 144,000. Ini kita berusaha ya. Dan tahun ketiga kita berusaha lagi, kita naik pangkat lagi jadi diamond. So jadi 17,000 sebulan bersama kita times dengan 12 bulan bersamaan 204,000 setahun. So jumlah pendapatan dalam 3 tahun jika kita betul-betul berusaha dalam plan kopi 111 ni, dia akan jadi 375,000 setahun.
Untuk 3 tahun. Jadi setahun. Ini kalau kita buat betul-betul plan kopi 111. Cuba tengok kat bawah ni. Kalau yang tadi makan gaji, setahun kita dapat 42,467 untuk selepas 3 tahun kita kerja. Tapi kalau kita buat betul-betul plan kopi ni, kita akan dapat 125,000 setahun. Nak ke tak nak? So itu semua atas diri kita. Tanya diri kita, nak ke tak nak? Okey. Ini kita sambung lagi perbandingan makan gaji tadi dengan sama juga kenaikan gaji 20% dengan plus 2 bulan bonus. Okey, kita tengok tahun keempat. Tahun keempat gaji kita baru tahun keempat gaji kita baru 4,320. Maaf eh. RM1,320. Kalau kita darab dengan 12, baru dapat 51,840. Dan 2 bulan bonus, kalau kita kerja makan gaji, 8,640. So tahunan dia 60,480. Tahun kelima, 5,184. So tahunan dia dapat 72,576. Ini saya kira kenaikan dia 20%. Tapi kalaulah kata kita kerja yang memang dia hanya flat rate sahaja, kenaikan gaji dia mungkin setahun naik RM100, ada yang setahun naik RM120 kan. So ini macam kerja government lah. Biasanya dia ada starting gaji dengan gaji mati. Biasa gaji mati tu itulah macam mana kerja rajin ke apa ke, gaji mati dia itulah. Okey, cuba kita tengok jumlah pendapatan dalam RM160,456. Ini kalau kita kerja makan gaji. Kalau kita bahagi dengan 5 tahun, kita akan dapat RM52,091 setahun. Okey, kita tengok bisnes Syuangho pula. Okey, bisnes Syuangho tahun ketiga tadi kita diamond. Tahun keempat pun mungkin kita masih lagi diamond, tapi kenaikan gaji kita adalah RM20,000. Naik RM3,000. Kan? Lepas tu kita darab dengan 12 jadi RM144,000. Betul ke saya kira ni? Okey. Lepas tu yang tahun kelima, double diamond RM30,000 jadi RM360,000. So kalau jumlah pendapatan dalam 5 tahun adalah RM879,000. So setahun akan dapat RM175,800. Nampak tak beza dia? Kalau kita betul-betul berusaha dengan plan kopi 111, apa yang akan kita dapat after? Okey, bagaimana? Ini soalan yang biasa mungkin bermain fikiran saya pun. Inilah saya tanya, bagaimana kehidupan saya kalau saya pilih pekerjaan ataupun perniagaan konvensional dan Syuangho bisnes selepas 3 hingga 5 tahun. Kalau tengok kat sini kolom pertama kita ada makan gaji, conventional business dengan Syuangho business. Kita tengok kalau tahun income, dari segi income, kalau kita kerja makan gaji biasanya 5K ke 10K lah. Okey, kalau kerja kumpulan sokongan ataupun kita kata pegawai pengurus 5 ke 10K sebulan. Kalau kita buat bisnes mungkin 10 ke 20K. Kalau buat Syuangho bisnes 18K. Masa, dari segi masa kalau kita bekerja dengan orang masa kita terhad. Okey, kalau dia fleksibel tapi sangat terhad lah. Kita tak boleh nak macam nak suka-suka cuti, nak suka-suka tak nak buka kedai, tak boleh. Still lagi masa tu mengompong kita. Tapi kalau kita buat Syuangho business sampai satu masa, kita memang akan ada masa yang sangat banyak. Ini kita boleh tanya diamond ke double diamond, triple diamond dan ke atas. Berapa banyak masa dia orang ada. Okay.
Dari segi kesihatan, kalau kita kerja dengan orang mungkin terabai. Sebab apa? Sebab bila kita kerja dengan orang ni, dia ada due date. Setiap apa yang kita buat dia ada due date. So kita akan kejar due date tu. Selagi tak siap, kena siapkan. Kalau tak siapkan, kena marah. Kalau tak siapkan, orang kata apa, markah dia kurang. Kalau markah kurang mungkin boleh mempengaruhi kenaikan gaji. Okay, jadi mungkin juga akan terabai. Sebab experience saya dulu-dulu masa ada bisnes sendiri kecil lah. Terpaksa habiskan masa yang banyak di situ untuk pastikan dia sustain. Okey, kalau kita leka sikit, mungkin boleh drop bisnes kita, pendapatan kita. Tapi bagi orang Syuangho, kebiasaannya bermula dengan sakit menyertai Syuangho sebab kena Syuangho sakit. Tapi lama-kelamaan kesihatan dia menjadi sangat baik, insya-Allah. Okey. Stress level. Kalau kita kerja ni memang masya-Allah sangat tinggilah, terutama masa-masa sekarang COVID kan. Sangat stres kita bekerja. Bisnes pun ya Allah sangat-sangat stres. Tapi kalau kita yang buat Syuangho ni masih lagi stres tu sangat ketenangan dalam kita buat bisnes Syuangho ni. Sebab kita membantu orang, so kita akan dapat ketenangan tu. Dari segi risiko pula, kalau kita bekerja dengan orang ni sederhanalah kita kata, tapi dalam keadaan sekarang ni nak kata sederhana sangat tu taklah kan, sebab berkemungkinan sentiasa orang kata apa, kita rasa macam boleh ke sustain ni bos aku ni, boleh ke sustain ni niaga bos aku ni kan. Jadi nak kata risk tu sederhana tu sederhana dan mengarah kepada yang agak tinggi risk lah. Okey. Sebab mungkin kita nak menunjukkan prestasi kita yang bagus, kita kerja dengan bersungguh-sungguh, mungkin kita boleh terus bekerja, tapi kesihatan kita, stres kita semua akan terabai. Untuk Syuangho, insya-Allah mungkin risiko tu ada, tapi sangat kecil. Okey? Sangat kecil risiko dia dan mungkin tak ada langsung. Okey? Okey. So kita tengok apa lagi akan berlaku kalau kita memilih apa yang kita nak sekarang. Dari segi kualiti hidup kita, kalau kita bekerja, kita punya environment kerja kita tu hanya di tempat kerja je. Masuk kerja 8 pagi, balik kerja 6 petang. Sometimes kena overtime sampai malam. Okey, orang kata pergi dengan bulan, balik dengan bulan. Kalau kita bekerja, kan? Kalau conventional business pun sama. Kita pergi dengan bulan, balik dengan matahari esoknya pun ada. Ataupun terus balik dengan bulan besoknya. Kan? Kalau kita buat conventional business. Sebab apa? Kalau kita tak buat macam tu, macam mana kita nak sustain? Walaupun kita bos, pasti bos tu akan lebih stres. Kan? Jadi kualiti kehidupan kita pun akan tak bagus lah. Sebab environmentnya hanya di tempat kerja je. Tapi kalau Syuangho ni dia lebih seimbang kualiti kita, sebab kita masih lagi boleh orang kata apa, bertukar-tukar, berjumpa dengan orang yang lain setiap hari kan. Cuma mungkin dalam keadaan COVID ni cara kita bertemu dengan orang yang berlainan tu adalah berbeza kan. Okey itu. So dari segi keluarga dan kawan-kawan pun, kalau kita bekerja sangat terhad lah, sebab kita hanya jumpa kawan kita di pejabat. Hari-hari kita jumpa. Kan itu saja environment kita hari-hari. Itu saja yang kita jumpa hari-hari. Sama juga kalau dengan konvensional ni. Orang yang sama juga kita jumpa hari-hari. 8 pagi, 6 petang. 8 pagi, 6 petang.
Mana suaranya? Dengar tak Nizam? Ada. Dengar tak? Your internet connection is unstable. Oh. So macam mana nak teruskan? Sekejap. Tak dengar. Masa ni dia tak dengar. Sebab tak nampak kan? Suara Kak Ina dengar tak? Dengar. So Kak Ina dengar? Internet Kak Ina yang tak stable ni. Oh, internet kat rumah tak berapa stable. Dah dengar ke belum? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, suara tenggelam timbul lah cik. Ya, telefon. Waalaikumsalam. Suara tenggelam timbul. Hello. Tenggelam timbul suara. Dengar. Lain kot. Sekejap. Dengar tak? Tak ada Dengar orang. tak? Assalamualaikum. Tak dengar. Macam mana nak buat? Tolong cakap cik-cik. Tolong cakap kat Ina. Kontrol pakai laptop mami. Cakap pakai laptop ibu. Cik ibu pun tak dengar kot. Dengar tak? Tenggelam timbul suara. Kejap Kalau Kak Ina dengar tak? Bukan satu laptop je. Suara tenggelam timbul. Kak Ina dengar kan? Jadi cik kena guna internet ni lah cik. Cik duduk sini. Saya stop. Tak payah stop. Saya tekan Bawa laptop tu kat sini. Okey, saya tekan tempat. Okey, Kak Ina kontrol sana. Kejap tau, saya tekan tempat ya. Tutup tu. Jangan tutup kan? Slide gerak kan? Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara? Dengar. Ya. Okey, Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar. Saya sambung dekat sini ya. Bertukar-tukar pula tempatnya. Okey, saya sambung balik. Tadi sampai mana tak saya yang hilang tadi? Okey, saya sambung balik di kualiti hidup. Okey. Kualiti hidup kita ni kalau kita bekerja, kita hanya berada di sekitar tempat kerja sahaja. Kan? Banyak habis di tempat kerja. 8 pagi, 6 petang, kadang-kadang sambung sampai malam, kan? So kalau kata conventional business berbanding dengan Shuanghui business ni, ia lebih seimbang, di mana kita ada masa kita nak jumpa orang bila, kita nak jumpa siapa, kita boleh plan. Kan? So dia lebih seimbang untuk hidup kita. Dan yang kedua, kualiti keluarga dan kawan-kawan. Dari segi hubungan keluarga dengan kawan-kawan ni, kalaulah kita bekerja, hubungan kita terhad dengan kawan-kawan di tempat kerja. Okey? Biasanya lebih banyaklah di tempat kerja berbanding dengan keluarga. Kadang-kadang nak cuti, ada emergency apa pun, kalau katalah tempat kita tu tak ada orang ganti, mungkin tak boleh cuti. Kan? Jadi bermasalah. So kalaulah kata konvensional ni pun sama juga. Okey, kita lebih banyak masa di tempat kita bekerja itu berbanding untuk kita berjumpa dengan keluarga kita.
kekeluargaan kita tu lebih strong, lebih kuat, dan bonding dengan keluarga tu lebih rapat, lebih kukuh. Sebab apa? Sebab hubungan suami isteri pun lebih kuat, lebih rapat. Sebab suami isteri buat bisnes yang sama. So nak ke mana-mana hantar produk pun pergi sekali. Nak jumpa orang pun pergi sekali. Nak jumpa siapa pun semua pergi sekali. Jadi kita kata dia boleh eratkan lagi hubungan sebab suami isteri tu ada satu impian yang sama. Kan? So dengan keluarga juga lebih erat sebab keluarga pun buat benda yang sama dan ada kalanya keluarga kita tak pernah tegur, kita tak pernah jumpa disebabkan kekangan kita bekerja tadi. Bila kita buat bisnes Shuanghu, keperluan untuk kita jumpa tu ada. Kita nak ziarah tu maksudnya ada, kita masih lagi orang kata apa? Dari segi bisnes boleh jalan, dari segi hubungan pun bagus, silaturahim, kan? Jadi sangat tepatlah. Okey, dari segi perkembangan personal growth ni untuk diri sendiri. Kalau bekerja ni dia terhad sebab bagus macam mana pun kita, kalau you adalah kerani, you tetap akan jadi kerani sampai you pencen. Walaupun bagus macam mana pun you bekerja, itulah you punya circle you. Okay, sama juga kalau conventional business ni pun, kita buat business, so terhad tu dari segi terhad macam mana? Mungkin contoh kita buka kedai runcit lah. Okay, katalah itu saja kemampuan untuk kita buka kedai runcit tu. So kalau kita buat conventional business, kalau Shuanghu dia semakin berkembang dan semakin berkembang, so kita pun semakin daripada distributor kita menjadi vice manager, kita menjadi senior vice manager, special vice manager, diamond. So setiap step yang kita naik tu menjadikan kita seorang pemimpin yang lebih baik. Okey, maksudnya kita ada peluang untuk nak membuktikan kebolehan kita. Okey, cuma kita nak ke tak nak aja. So kita boleh menjadi seorang pemimpin. Dan dari segi kesihatan pun kita jadi lebih sihat. Dari segi income pula, kalaulah kata kita bekerja dengan orang, kita ni tak ada passive income lah. Kan? Cuma kalau passive income, tapi income yang kita dapat income, tapi income kita dapat tu separuh daripada gaji yang kita ada. Contoh, kita habis kerja, katalah gaji pokok kita 5,000. Kita pencen. Duit pencen yang kita dapat, kita nak kata pasif tu 2,500. So, orang kata apa? Itu tak nak dikira passive income, tak boleh lah. Kan? Sebab orang kata apa? Income ni sepatutnya adalah sesuatu yang kita boleh guna untuk menguruskan hidup kita dengan selesa. Okey, kalau konvensional pun sama sebenarnya. Dia passive income tu tak ada. Bagi yang bisnes, yang nak mula bisnes lah. Kalau kata dia ni memang dah lahir-lahir tu bisnes dia memang dah generate dah besar, mungkin dia duit ni macam mana kan? Baru nak mula dah tutup kan? Tapi kalau Shuanghu business, kalau kita berusaha, insya-Allah kita akan ada passive income. Dari segi kekalan, maksudnya kekalan tu maksudnya kekal perniagaan itu, kekal pekerjaan itu. Okey? Kalau kita bekerja dengan orang,
tak kekal. Sebab sampai masa kita akan pencen. Sampai masa kalau kata prestasi tak bagus, kalau konvensional mungkin kena buang. Sampai masa kalau lah kata bisnes itu yang tak bagus, close bisnes, kita tak ada kerja. Konvensional pun sama. Okey, masa ekonomi down ke apa ke, mungkin tak kekal dah perniagaan tu. Kan? Mungkin kita tengok tahun ni ada. 3 tahun lagi dah tak ada dah tak pernah dengar dah nama dia. Macam tu. Tapi Chuang Ho ni, insya-Allah, menurut kata Kak Liza, beli kopi, insya-Allah akan kekal lah perniagaan Chuang Ho. Akan ada lah perniagaan Chuang Ho untuk kita. Okey. Next. Okey. So, ini yang selalu saya tanya pada diri saya. Jika hidup ini mengikut rancangan dan saya boleh cipta serta jalani kehidupan yang sangat saya nak, kan? Apa yang saya perlukan? Apa lagi yang saya perlukan? Dan saya nak jadi orang yang macam mana? Kalaulah hidup kita ni mengikut perancangan kita. Kalau hidup kita ni ikut je, okey, kita cakap kita nak jadi A, okey, boleh jadi A. Kan, kita cipta. Kan? So, macam mana kita nak? Apa kita nak jadi? Dan yang kedua, kalaulah Chuang Ho ni apa yang saya rancangkan tadi tu, apa lagi yang saya tunggu? Dan apa lagi yang menghalang saya daripada terus orang kata apa? Mengusahakan, terus berusaha dalam perniagaan Chuang Ho ni. Apa lagi? Apa yang saya nak tunggu dan apa yang menghalang saya? Semuanya atas diri saya. Dan biasa juga yang saya terfikir, hidup saya ni tak lama dan tak pasti pun sampai bila. Nak dalam keadaan COVID ni kan kita pun tak tahu berapa banyak. Jadi sampai bila hidup kita. So pokoknya kalaulah kata kita ni nak beramal, nak bersedekah, nak apa pun, semuanya kita perlukan, kita kena ada duit. Kita kena ada income supaya kita boleh buat semua tu. Kita boleh buat semua yang kita nak. Kita boleh buat apa saja yang terlintas lah kita boleh buat. Kita boleh buat tanpa ada masalah. Okey? Jadi berapa banyak masa lagi yang saya perlu bazirkan daripada untuk orang kata apa? Untuk melakukan perkara yang saya dah ada. Maksudnya macam mana tahu? Saya membazirkan masa saya ni melakukan benda yang memang saya dah ada. Kan berapa banyak masa lagi saya nak bazirkan untuk itu? Ataupun nak bazirkan masa untuk yang saya perlu lakukan. Berbanding saya gunakan masa saya tu melakukan perkara-perkara yang penting yang saya nak buat. Contoh, apa perkara penting yang kita nak buat untuk kita berjaya? Dan Chuang Ho mestilah jumpa orang, kan? Kan tadi kita ada 4 hari kerja, 2 jam sehari. Macam mana nak isi benda tu? Inilah perkara penting tu untuk isikan 2 jam tu. Nak buat apa dengan 2 jam satu hari tu? So, perkara penting kita kena fikir. So, fikir. So, cadangan saya supaya kepada rakan-rakan semua. Pertama sekali, cari tempat, cari masa yang tak ada gangguan untuk kita fikir. Untuk kita tanya balik soalan-soalan yang tadi tu kepada diri kita, tulis balik atas kertas. Kalaulah hidup kita ini boleh dirancang, apa yang kita nak jadi apa? Tulis kat kertas. Okey, tulis kat kertas. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi macam mana? Okey. Lepas tu, muhasabah diri. Aku ni buat macam mana? Aku ni hidup ni aku buat apa? Selama ni aku buat macam mana? Kan? Muhasabah diri balik. Lepas tu,
kenal pasti ketakutan yang ada dalam diri kita ni. Apa yang menghalang kita daripada buat Shuangho ni? Kalau kita tahu Shuangho boleh penuhi apa yang kita penuhi. Tapi apa yang menyebabkan kita takut? Apa yang ada dalam diri kita tu? Apa lagi yang meragukan kita daripada untuk buat perniagaan Shuangho ni? Dan bila kita dah dapat jawapan tu, apa yang takut, apa yang meragukan, tanya diri kita ni. Kita nak simpan takut tu ke? Kita masih nak simpan keraguan tu ke? Ataupun pentingnya untuk kita atasi ketakutan dan keraguan tu. Tanya diri kita. Okey? Lepas tu, setkan satu matlamat kecil ataupun matlamat jangka pendek. Matlamat yang kecil ni macam mana? Saya selalu buat macam ni. Katalah bulan ni saya punya PV 3,200. Kan? PV yang kedua kita mesti 5,000. 5,002 kan? Betul tak? Okey, 3,002 ke 5,002 tu kalaulah kata kita target 5,002, kita tahu diri kita setakat mana. Kita tahu keupayaan kita tu setakat mana. Daripada 3,002 nak naik ke 5,002 ni kita rasa, wah, tinggi sangat ni. Tak payahlah target 5,002. Untuk bulan ni dapat 3,002. Bulan depan usahakan untuk dapat 3,500 pun satu pencapaian bagus untuk diri kita. Okey? Tak payah. Okey, bulan ni 32. Bulan depan mesti plan dapat 52. Sebab kalau lah kata kita buat macam tu, kita tak capai, kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan rasa susahnya nak buat Shuangho. Tapi kalau kita setkan matlamat yang kecil, kita dapat 32, kita set lah 3,500 ke 4,000 ke, sejauh mengikut keupayaan kita. Itulah matlamat kecil yang kita setkan. Kita kata dalam masa sebulan depan kita nak. So kita usahakan untuk capai, insya-Allah. Lepas tu lakukan langkah yang mudah setiap hari. Langkah mudah ni macam mana tahu? Setiap hari kena buat. Contoh, okey, hari ni aku nak cerita pasal kopi dekat CA. Apa kita kena buat? Hari ni kita nak buat ni dekat ni. So kita plan langkah-langkah apa yang kita nak buat seterusnya. Okey? Dan anda pasti akan terkejut. Anda pasti akan dapat melihat perubahan tu sedikit demi sedikit. Anda pasti akan menjadi orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik. Walaupun dengan tindakan yang kecil, tapi kita boleh hebat. Saya ingat Cak Ina pernah share dulu dengan seorang lah. Dia kata, macam mana kita nak start? Okey, kita kena pandai bezakan rutin dengan keperluan, dengan apa yang kita nak kena buat. Contoh suri rumah, hari-hari kerja dia bangun. Tapi rutin dia. Tapi langkah yang kecil yang dia buat tu apa? Yang pentingnya tadi tu. Okey, yang kita kata yang tadi tu, yang slide saya tadi tu, daripada membazirkan masa, maksudnya kita nak bazirkan pada masa yang kita dah ada, kita dah buat hari-hari, ataupun kita nak luangkan masa kita tu untuk buat benda yang penting untuk diri kita. Yang penting tu apa? Luangkan masa satu hari sejam pun cukup lah untuk kenalkan Shuangho ni kat orang, jawab mesej orang, kan? Sehari sejam je. Ambil sejam masa basuh kain tu, buat Shuangho. Pasti ada perubahan dia. Tak percaya, cuba buat. Next. Okey, ni last slide saya hari ni. Okey, ni last slide. Shuangho Plan 111 membolehkan saya untuk hidup, to love, to learn and to leave a legacy. Maksudnya, kita nak hidup, bagaimana kita nak menyayangi, bagaimana kita nak belajar, dan untuk meninggalkan satu legasi yang
sangat baik dalam kehidupan kita. Okay, dan last kali saya nak pesan you will never change your life until you change something you do daily. Kita takkan boleh mengubah kehidupan kita selagi kita tak ubah apa yang kita buat hari-hari. Okay, contoh hari-hari tengok Facebook, apa yang kita tengok? Hari-hari kita tengok TV, apa yang kita tengok? Kita baca apa? So kalau kita tak ubah semua tu, kita tak akan berubah. Because the secret of your success is hidden in your daily routine. Sebab rahsia kejayaan kita ni sebenarnya bersembunyi di belakang rutin harian kita. Tembang itu je yang kita akan dapat hari-hari. Tapi cubalah rutin harian tu kita ubah kepada yang lebih bermanfaat. InsyaAllah. Okay. Kita boleh berjaya. So itulah perkongsian saya yang sedikit. Semoga bermanfaat dan semoga memberi satu idea kepada rakan-rakan untuk menjalankan perniagaan Chuang Ho. So apa yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda semua yang hadir dalam meeting hari ini di Puncak Kejayaan, insya-Allah. Assalamualaikum. Tak dengar Nizam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Ani, Deni atas perkongsian tadi. Jadi masa pun dah tak berapa nak ada. Jadi saya serahkan terus kepada Kak Ina untuk wrap up. Silakan. Okey. Sebelum Kak Ina nak tutup tu, tadi kita terlupa nak panggil Abbas. Abbas ada ke? Dia dah ready, kita lupa panggil dia. Ada. Silakan Abbas. Ini nama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Dengar. Terima kasih pada Cik Nizam. Terima kasih pada Puan Lina dan Cik Arun. Dengar Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kerana beri saya peluang malam ni. Ni takut juga ni nak cakap ni. Line sini tak boleh clear lah. Dia nak cepatkan. Saya nak buat sikit testimoni pasal kopi dah. Sekarang saya consume kopi dah, CEO. Saya suka yang tak ada gula lah. Tadi kita dengar Ustaz Syah cakap pasal kopi kandungan lingzi dia sikit kan. Tapi apa kita faham, Chuang Ho ni apa produk pun dia pentingkan dia punya value. So stimulate dengan dia punya kandungan lingzi dengan kopi tu, dia punya kesan dia sangat baik. Kopi ni dia punya kandungan dia salah satu ialah yang efektif ialah antioksidan. Kemudian lingzi tu macam terpenes dia untuk sistem imun lah. Untuk di saya dah minum kopi ni lama jugalah. Saya satu hari itu pagi sekali, tengah hari, dah malam kadang-kadang saya minum 2 secik. Yang lebih daripada 1 secik.
kesan dia tu amat baik lah. Untuk sebenarnya bukan untuk kalau nak baik pulih apa penyakit atau sistem tu memang lambat lah. Tapi untuk kesan permulaan macam saya ni ada migraine. Migraine dia punya reaksi vertigo dia, kesan dia tu dia timbul sakit kepala yang amat sangat. Tetapi lama kelamaan dia berkurangan lah. Berkurangan. Dan kedua dia ada alergik. Alergik ni kesan dia untuk recover lambat lah. Misal kopi kan. Kopi. Tapi dia punya reaksi dia tu akan dapat kesan gatal yang teruk lah. Saya ada satu masa tu daripada pinggang sampai ke badan gatal. Gatal. Jadi lama kelamaan dia akan pulih. Gatal tu akan hilang dan akan berkurangan lah gitu. Yang keduanya adanya kesan baik je ialah emosi. Emosi kita akan rasa tenang dan kita akan lebih energi. Itu jelah kesan daripada pengalaman mengamalkan kopi lah. Walaupun kandungan linzi itu sikit, tapi untuk jangka masa panjang, insyaAllah. Dengar tak? Dengar. Okey. Itu saja sebelum saya nak akhiri testimoni saya ni. Saya nak tanya untuk pada ni Puan Lina. Ya. Bagaimana dia boleh timbul reaksi nervous tu? Macam saya kadang-kadang putus kopi lah maksudnya. Bila putus 2-3 kopi hari tak minum. Berdebar So, macam tu. Tak. Putus kopi, kepala saya ada migraine kan? Migraine esoknya kalau putus dia lagi sakit. Okey. Sakit kepala. Okay. So saya bantai tidur lah. Bantai tidur. Kemudian bila minum kopi, kan, reaksi pertama nervous. Getar. Itu yang saya alami selalu lah, nervous. Abang nervous tu tiba-tiba je atau ada something yang tak setelah minum kopi tu. Macam kita stop kan? Oh, kalau terstop. Sekarang dah okey dah. Dia okey, tadi kopi datang semalam, saya dapat. Saya bancur 2 secik. 2 secik dalam mak kecil lah, mak biasa tu lah. 2 secik, pekat lah maksudnya. Okey. Dalam masa 4-5 jam, okey. Nervous tu hilang. Kemudian dia punya emosi tu datanglah. Emosi tu maknanya happy. Yang banyak nervous lah. Okey. Itu. Itu je kan. Yang apa yang keduanya ni apa? Sebelum tu saya ada check up lah sebelum lama jugalah dulu. Before consume ni lah. Darah tinggi. Okey. Darah tinggi sekarang mungkin dah kurang lah. Cuma sikit-sikit kalau kita tunduk, kita bangun tu dia ada macam bintang-bintang. Itu dah kurang lah. Kemudian reaksi kadang-kadang saya dapat
dia macam mamai, bukan mamai lah, dia pakai apa, macam mabuk Mabuk. low Bukan pressure. Low tekanan pressure ke? darah rendah. Tekanan rendah lah. Tadi Abbas cakap you ada tekanan darah tinggi. Dulu lah, lama lah. Maknanya selalunya macam pusing-pusing lah kepala bintang-bintang tu maksudnya macam pusing lah, pening lah kan. Sekarang dah okey. Tapi dia tak pening lah. Dia tak sakit. Dia rasa macam tu lah. Macam nak tumbang. Pusing kepala. Pusing kepala. Kemudian saya balik, masa nak pergi kerja. Balik lah, tak jadi pergi kerja lah. Balik rumah, ambil 2 secik kopi. Tunggu 2-3 jam, okey. Normal. Okey. Saya rasa itu adalah reaksi permulaan. Kena banyak minum lagi. Lebih bagus makan pure Lingzi kan? Ya. Okey, dia nak jawab untuk push. Itu sajalah. Akhir sekali ucapkan terima kasih kepada Encik Azman. Encik Azman dah join ni. First time ni, Encik Azman. Ya ke? Syahri. Nampak ada dalam grup. Alhamdulillah. Okey saja. Terima kasih atas kesempatan ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so Kak Ina nak jawab dulu soalan Encik Abbas lah. Kok nanti you all hadapi situasi yang sama. Kenapa bila minum kopi tak gemetar, tenang. So bila terhabis kopi, dia jadi balik masalah tu. Sebenarnya salah satu fungsi kopi ni adalah menenangkan saraf tengah. Sebab tu kalau kita tengah serabut, kita tengah stres, kita tengah sebab tu kalau orang yang murung, elok sangat bagi kopi. Kerana kopi memang salah satu fungsi dia kontrol saraf tengah. Sebab tu kita jadi sangat tenang, sangat cool. So kenapa bila habis kopi kita jadi balik? Sebab sebenarnya kesihatan kita ni belum betul-betul pulih lah. Kalau dah betul-betul pulih, kita tertinggal kopi pun tak jadi dah. Cuma kita bila kita just konsum kopi, masalah kita tu banyak, satu persatu diuruskan. Sebab tu lah bila nanti insyaAllah dia akan hilang sepenuhnya. Berhenti pun tak apa. And then lagi satu, bila ada kopi, okey, tak ada kopi pening kepala. So sebenarnya kena settle masalah usus tu Abbas. Kena makan lactoberi ke, set perut ke, bersihkan usus tu betul-betul. Kalau gesek usus kita settle, tak ada kopi pun kita tak pening dah. Okey, terjawab tak Abbas? Okey Okey, masa pun dah 11.25. Kak Ina tak boleh buka slide dah. Kalau buka slide habis lah pukul 12 kan. Okey, sebenarnya tajuk Kak Ina ni malam ni nak cerita the view of business Chuang Ho. Apa yang Chuang Ho tawarkan kepada kita kalau kita betul-betul fokus untuk menjalankan perniagaan ni. Okey, Ustaz Syah tadi dah cover pasal Lingzi. Itu adalah satu benda yang sangat penting untuk kita tahu. Jadi maknanya produk kita ni sangat diperlukan sentiasa. Dan produk kita memang untuk jaga kesihatan kita secara menyeluruh. So kita cover pasal kesihatan. Jadi Chuang Ho dah tentu jawapan pertama kita, Chuang Ho tawarkan kesihatan. Kalau kita pergi hospital pun orang dah tak terima kita. Tapi kalaulah kata kita adalah ilmu kesihatan, macam sekarang, kita tak pergi. Kita menguruskan masalah kesihatan kita ni sendiri di rumah. Contohnya macam ramailah ahli-ahli kita yang rasa tak selesa, maybe kena COVID ke tak kena COVID ke, kita pergi ambil test sendiri, kita test yang guna ILIO tu, positif atau negatif. So kalau kita positif pun kita tahu apa kita nak handle. Kita tak bekerjalah untuk pergi mencari. Dan kalau kita tahu okay, level oksigen mesti 95 ke atas. Kalau kita tengok dah 95 tu, kita makanlah Lingzi lebih banyak supaya jangan drop 94. Selagi dia tak drop 94, 95 ke atas memang akan paru-paru kita consider bagus lah. Jadi maksudnya bila kita ambil tahu betul-betul pasal produk Chuang Ho, maksudnya kita tahu selesaikan masalah kesihatan kita sendiri tanpa kita bergantung kepada hospital ataupun doktor perubatan. Sebenarnya doktor perubatan ni kemasan tu memang kita kena pergi hospital lah untuk cepat selesaikan masalah. Tapi dalam hal kita urus COVID ni, let's say lah oksigen level kita turun pun. Kena ada satu kes, ayah dia oksigen level dia dah turun bawah 90 lah. Dia cepat-cepat pergi beli, dia panggil oksigen yang boleh, tong yang kita boleh bawa tu lah. So
dia beli oksigen tu sendiri, so bagi dekat bapak dia, tak bawa pergi hospital pun. And then guna oksigen bantuan tu dengan bagi produk, bagi YKI, Kak Ina buat Grab pergi hantar YKI, dan alhamdulillah boleh kawal dan jadi normal. Kan? Alhamdulillah. So, tapi kalau kita tak ada knowledge ni, apa kita buat dalam keadaan macam tu? Maybe kita bergegas juga pergi hospital yang mungkin tak boleh bantu kita pun masa tu. Jadi sebab itulah yang pertama Xionghu offer kita adalah knowledge kesihatan yang sangat powerful buat Kak Ina. Untuk kita guna pakai di masa yang sangat cemas ni. Selebihnya kalau in case something happen. Jadi bila kita sebut makan linzi banyak-banyak, itu adalah masalah yang kedua, kerana dari segi kewangan kita akan, okey, diorang kata tak apalah Kak Ina, rumah Kak Ina memang standby linzi sebanyak yang boleh untuk grup lagi, untuk keluarga lagi. Jadi kita standby lah kata untuk kita guna kecemasan. Disebabkan kita rasa kekurangan kemampuan kita untuk buat macam itulah, maka Xionghu tawarkan kita satu peluang untuk kita jana pendapatan. Yang ini sebenarnya Kak Ina memang menyediakan satu slide untuk discuss dengan lebih detail lah macam mana kebebasan kewangan yang dijanjikan di sini. Sihat kita dapat kalau kita macam ni tahu. Kita ada solution. Jadi dalam keadaan sekarang kita kena berkongsi dengan rakan-rakan kita untuk memberi penyelesaian. Kalau you tengok di Kota Damansara ni banyak sangat tempat yang kena PKPD, yang kena kawal. So tapi ahli-ahli Xionghu ada di dalam tu. Kak Ina selalu cakap dengan dia orang, kawan-kawan sekeliling you tu yang PCO pun kalau baru-baru you kena sangat membantu, memberi tenaga lah, sepanjang Kak Ina duduk tengok ni, yang tak serius lagi ambil kopi paling kurang 6 ke 8 paket. Mula-mula tu setiap 2 jam satu, setiap 2 jam satu. Memang result dia sangat bagus lah dari segi tenaga, demam dah tak demam. Jadi sekurang-kurangnya kita bantu orang-orang yang tak tahu. Jadi bila kita dah mula rasa ia satu benda yang kita kena bantu orang, saya tak sedar kita buat perkongsian ni dengan ikhlas. Jadi lama-lama kita akan berkembang. Dari situlah maka kita pelan-pelan kita sedar yang pendapatan kita terjana dengan hebatnya. Dan pada Kak Ina sangat hebat. Kalau kita dah naik sampai diamond, double diamond, triple diamond, gold diamond. Kak Ina pun tak pernah termimpi untuk capai sampai level ni. So jadi maksudnya ia terbukti. Satu tadi kesihatan, kedua adalah kewangan. Dalam keadaan sekarang banyaklah syarikat-syarikat yang tutup, tapi kita terus mencanak naik. Tempat bukan sikit-sikit nilai 1,000 lebih. Sebab masalah COVID lah, masalah perut kembung lah, masalah baru habis COVID tapi kesihatan masih tak baik lah. So jadi benda ni permintaan yang sangat tinggi bagi rakan-rakan kita yang sebelumnya tahu kopi, sekarang mula nak tahu linzi, mula nak tahu YKI. Jadi kita bersedia dengan diri kita ni produk knowledge yang sangat bagus untuk kita bantu ramai orang. Jadi produk untuk kesihatan dan menjadikan satu peluang perniagaan. Yang ketiga yang kita nampak di sini adalah masa yang sangat kata time freedom lah. Jadi untuk kita bincang benda ni dengan lebih detail, untuk you all nampak, untuk berbincang dengan kawan-kawan. Jadi next meeting Kak Ina akan start dululah. Selalunya macam itulah. Kalau Kak Ina tak sempat cover, next meeting Kak Ina akan start dulu. Lepas tu barulah kita buat produk dan sebagainya. Jadi Kak Ina harap Kak Ina kata program kita buat tiap-tiap minggu ni dapat membantu you all mengembangkan network you all. So ambillah peluang ini bersungguh-sungguh untuk membantu diri kita. Contohnya lah Kak Ina bagi tahu. Yang kes terbaru macam kes selebriti Sungai kan. Kalaulah dia tahu ada orang pernah pergi cerita pasal linzi ke at least kat dia, dia tahulah nak buat apa, betul tak? Tapi sebenarnya sebab dia pun tak tahu benda ni, jadi dia hanya tahu apa, okey, vitamin C, carilah suplemen yang mahal pun. Itulah kalau kita tengok video dia kan yang Kak Ina komen dalam grup tu. Sebab itulah tanggungjawab kita menyampaikan benda ni kepada semua orang. Orang nak, orang tak nak, itu bukan kerja kita. Kerja kita sampaikan. Untuk sampaikan, carilah ilmu untuk kita guna.
kalau tak boleh sampaikan pun ilmu tu untuk kita bertindak in case something happen kepada diri kita. Okay? So, semoga meeting kita tiap-tiap minggu ni boleh membantu semua ahli kita bertambah knowledge dia, pengetahuan dia tentang produk dan tentang kesihatan. Okay? Jadi, kita jumpa lagi minggu depan untuk Kak Ina teruskan topik Kak Ina ini. Jadi, tak perlu buka soal. Nizam. Okey, terima kasih Kak Ina. So saya harap kelas pada malam ini memberi manfaat kepada semua. So saya rasa tak ada apa-apa lagi. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Banyak tu, banyak mesej juga tengok tu. Mai tengok sekejap. Mai tengok sekejap. Okay, siapa yang tak ada apa-apa boleh left lah. Yang mana nak baca mesej tu. Siapa yang nak beredar boleh beredar. Di rumah set yang betul. Saya sendiri takkan ambil. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Masa yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama, Sabtu malam. Arif saja juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa nak jadi speaker boleh PM Kak Ina. Okey. Lani nak tak Lani?